Hi everyone, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di HT01, di HT02. So for this video, I would like to discuss about energy flow in the ecosystem. We continue our lesson as we learn about the productivity before this. Pada pelajaran kita yang lepas, kita ada bincangkan tentang productivity, perkataan productivity. Pada setiap trophic level mempunyai productivity dia yang tertentu. Sekarang kita fokus kepada productivity pada first trophic level. Pada mana pelajar? Pada first trophic level. First trophic level ni adalah productivity yang paling utama sekali. Disebabkan apa? Sebab first trophic level ni adalah producer. Productivity yang ada pada producer ni adalah satu benda yang sangat penting untuk kita study ya. Apabila kita bincangkan tentang primary productivity, seperti saya sebut saja perkataan primary productivity, maksudnya dekat sini adalah productivity, iaitu jumlah tenaga yang ada pada producer. Primary productivity dibahagikan kepada dua. Yang pertama kita panggil dia gross primary production. Gross primary productivity. Gross primary productivity ni adalah total amount of light energy. Kamu bulatkan dan kamu highlight penting perkataan total. It's about the all amount of energy. Total amount of light energy yang dapat convert kepada chemical energy semasa proses photosynthesis in the organic material during process of photosynthesis. So right after the process of photosynthesis tersebut, maka semua jumlah chemical energy yang dapat dibina, kalau yang disimpan dalam bentuk biomass, yang disimpan dalam bentuk starch, itu adalah gross primary production. Primary productivity juga dilihat dalam bentuk net primary productivity. Hanya about 20 to 50% of GPP used by plant in the process of respiration or photorespiration. So daripada jumlah GPP itu, between 20 or 50% akan digunakan oleh plant untuk melakukan proses respiration and photorespiration for the plant still live. Untuk pokok itu kekal dengan kehidupan dia. Leave the net, meninggalkan satu baki. Leaving the net, yang dipanggil sebagai net primary production, di mana store in plant, iaitu available to the next trophic level. Sebab itu net primary production ini adalah sama dengan gross primary production, di mana tolak dengan plant respiration. So ini cara yang penting untuk pengiraan berkaitan dengan energy efficiency. So baik pelajar, apabila kita bincangkan juga nanti tentang NPP ini, iaitu satu bentuk tenaga yang available for the next trophic level, dia adalah dalam formula NPP equal GPP minus R. So for example, this is all light energy strike on the plant. Dan bukan semua light energy ni berjaya absorb by the plant. About 99% is lost away. Only 1% able to be absorbed. Hanya 1% saja absorb. Absorb energy tersebut akan dilakukan conversion kepada chemical energy in the process of photosynthesis. Jadi hasil daripada proses photosynthesis itu menghasilkan satu jumlah productivity yang dinamakan sebagai GPP. GPP ni adalah tenaga yang store into the plant dalam bentuk biomass ataupun storage. Di mana setengah tenaga GPP ni akan digunakan untuk proses respiration. Ini adalah satu keadaan di mana energy is lost. Okay, so the energy loss ini tak dapat dibekalkan kepada consumer. Jadi sebahagian tenaga lah yang akan digunakan untuk bentuk biomass dan disimpan. So ini tenaga yang digunakan dalam pembentukan biomass dan juga simpanan inilah yang akan kekal untuk diberikan kepada consumer apabila ada haiwan ataupun hidupan yang feed on that plant. So energy transfer berlaku dalam bentuk food chain. Energi yang disimpan.
energy yang disimpan, energy that is stored in the biomass able untuk transfer kepada next trophic level. Faham tak biomass? Biomass ni tisu. Dalam pokok tu, dalam satu plant, ada tisu pada batang dia, ada tisu pada daun dia. So tisu-tisu ini yang dah dimakan oleh haiwan. So ini adalah energy yang disimpan dalam biomass. They are able to transfer to the next trophic level. Energi yang digunakan untuk kehidupan, energi yang digunakan semasa respiration itu tidak dapat dihantar kepada next trophic level. So secondary production ni adalah satu production yang berlaku pada peringkat consumer. Yang berlaku kepada peringkat consumer. Kalau primary productivity itu pada producer. Kalau secondary productivity ini berlaku pada peringkat consumer. So energi yang ada pada peringkat consumer ini akan hilang melalui beberapa proses yang dinamakan sebagai excretion, yang dinamakan sebagai respiration, dan ada juga yang berlaku dalam keadaan undigested food in the form of feces. So ini yang berlaku kepada secondary productivity. Jadi kamu boleh perhatikan juga ada tenaga akan hilang melalui proses excretion dan ada tenaga yang akan hilang dalam bentuk respiration. Selepas satu-satu haiwan ini feed on the another organism. Dia makan. Setengah tenaga tersebut akan hilang dalam bentuk undigested food in the form of feces. Ada yang pertama yang ini ya. Through loss through excretion and addition. Ni feces. Ada setengahnya juga dah berjaya dimakan. Berjaya makan. Namun tak dapat membina tisu sebab dia digunakan untuk proses respiration. So yang berjaya menjadi tisu inilah yang akan menjadi productivity untuk next trophic level. So tenaga yang hilang pada peringkat consumer. Saya ulang sekali lagi. Tenaga yang hilang pada peringkat consumer adalah yang pertama undigested waste in the form of feces. Yang kedua adalah respiration. So ini yang melibatkan tenaga hilang pada peringkat consumer. Pada peringkat producer, dia hilang dalam bentuk reflection, dalam bentuk yang saya sebut iaitu radiation, yang saya sebut sebagai evaporation and transpiration, dan yang terakhir adalah respiration. Ini pada peringkat producer. Pada peringkat consumer iaitu secondary productivity, dia akan hilang dalam bentuk respiration. Yang kedua excretion, yang ketiga undigested waste in the form of feces So fahamkan dengan baik bagaimana kita bincangkan tentang energy loss ini. So kamu boleh tengok dengan baik ke semua perkara-perkara yang dibincangkan ini baik. Sebab itulah apabila kita bincangkan dengan lebih mendalam bahawa untuk buat pengiraan dia ni, kamu kena ambil pengiraan daripada secondary production, dibahagikan dengan primary production dan darabkan dengan 100. Ini adalah production efficiency. Yang kita akan bincangkan perkara ini nanti dalam soalan yang ada dalam buku booster Kita takkan tengok lama dekat sini. Sukar untuk saya ajar dalam bentuk diagram seperti ini. Nanti kita bincangkan. Sebab itu apabila kita bincangkan lagi nanti, apa berkaitan dengan ini, maka kamu kena faham bahawa trophic level ni tak pernah lebih daripada 5. Kita ada first trophic level, second trophic level, third trophic level, fourth trophic level dan mungkin ada fifth trophic level. Dan tidak ada pernah ada 6. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali, apabila satu tenaga dipindahkan kepada satu trophic level, maka some energy akan loss. Energi yang loss ni berlaku dalam situasi yang pelbagai. Boleh berlaku dalam bentuk respiration bagi plant and animal, excretion kebanyakannya pada animal, transpiration pada plant dan death untuk kesemuanya. Dan hanya small quantity of energy left pada tingkat 5th trophic level dan perkataan ini penting untuk kamu guna. It insufficient to support the next trophic level. That's why it limit the number of the organism at higher trophic level, make the ecosystem unstable.
So setakat ini saja video yang saya bincangkan. Kita akan banyak berlaku perbincangan pada soalan-soalan yang kita akan bincangkan pada kelas akan datang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Bye.